Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Ini adalah bahagian yang keempat dalam tajuk keusahawanan Pengajian Perniagaan STPM Penggal 3. Setakat ini kita dah bincang apakah maksud usahawan dan keusahawanan. Kita dah bincang apakah perbezaan antara usahawan, peniaga dan pengurus. Kita dah bincang apakah peranan mikro dan makro seseorang usahawan. Dan bahagian yang keempat ialah berkaitan dengan ciri-ciri usahawan yang berjaya. Okey. So, untuk bahagian yang keempat ni, kita akan bincang apakah ciri-ciri usahawan yang berjaya. Dalam bahagian ni, kita akan bincang apakah ciri-ciri orang yang efektif. Okey, berdasarkan Stephen Covey atau dikenali sebagai 7 tabi orang yang berjaya. Okey. 7 tabi ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Stephen Covey, iaitu 7 Habits of Highly Effective People. Okay. Alright. Apakah ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan Stephen Covey? Okay. Mengikut Stephen Covey, dia kata ada 7 sifat yang menunjukkan orang yang berkesan atau orang yang efektif. Okay. Yang pertama ialah dikenali sebagai bersikap proaktif. Okay. Proaktif dia lawan pada reaktif. Proaktif ni kita bertindak tanpa menunggu arahan. Reaktif maksudnya kita bertindak selepas sesuatu berlaku. Bertindak selepas arahan. Okay? So, proaktif ni bertindak tanpa menunggu arahan. Iaitu, kita ada inisiatif untuk mengambil peluang terhadap perubahan persekitaran yang berlaku dengan segera. Atau kita bertindak dengan pantas tentang perubahan persekitaran yang berlaku. Kita mengambil peluang tanpa disuruh oleh orang lain. Okay? Dan kita tak tunggu lama sehingga orang lain merebut peluang tersebut. Itu dipanggil proaktif. Okay? Contohnya, seorang usahawan pengeluaran perabot telah mula mengurangkan bilangan pekerja asing kerana kemungkinan kerajaan akan menaikkan levy ke atas pekerja asing. So, dia ada inisiatif. Usahawan ni ada inisiatif. Dia rasa kerajaan akan mengambil tindakan ke atas pekerja asing. So, dia telah bertindak lebih awal, iaitu dengan mengurangkan bilangan pekerja asing. Ini panggil proaktif. Okey, yang kedua, berorientasikan matlamat. Okey. Bila kita buat sesuatu, mesti ada matlamat. Okey. So, individu yang efektif ni, dia akan tetapkan matlamat dulu sebelum dia mulakan dengan perancangan suatu tindakan. Dia bermula dengan matlamat. Okey. Dan sentiasa mengingati matlamat kerana ia boleh membentuk ala tuju. Okey. Macam kamu ni sebagai pelajar STPM, kamu dah dapat 4A. Okey. So, kamu akan menuju ke arah 4A dengan menetapkan strategi seperti belajar mengikut jadual, buat persiapan dan sebagainya. So, matlamat tu kena tetapkan dulu sebelum kita menetapkan strategi bagaimana mencapai matlamat tersebut. Okey. So, contohnya seorang usahawan pengeluaran perabot menetapkan matlamat yang dah dicapai sebelum menetapkan suatu strategi. Okey. So, sentiasa mula dengan matlamat. Okey. Alright. Yang ketiga, lakukan perkara yang utama dahulu. Okey, set priority. Tengok yang mana lebih penting. Okey. Senaraikan aktiviti ikut keutamaan dan perkara yang perlu disiapkan dahulu. Okey. So, usahawan atau orang yang efektif ni, mereka ada senarai keutamaan. Yang mana kena buat dulu. Okey. Kalau kamu tengok kotak ni, dia ada 4 kuadran. Important, urgent. Contohnya, exam tomorrow, friends get hurt, late for school. Benda ni penting dan perlu disiapkan dengan segera. Okay? Important but not urgent. Contohnya, planning, goal setting, exercise, relationship. Yang ni bukan segera tapi penting. Okay? Ada yang urgent tapi tak penting. Contohnya, unimportant text, peer pressure, other people's small problem. Yang ni tak penting tapi segera selesaikan. Ada yang tak perlu siap dengan segera dan tak penting. Contohnya, guna banyak masa tengok TV, terlalu banyak panggilan telefon, itu dipanggil not urgent, not important. Jadi, kuadran yang kita perlu utamakan ialah 1. Dikucur oleh 2, 3, 4. So, paling penting ialah berkaitan dengan pengurusan masa. Pengurusan masa yang baik boleh bantu kita siapkan aktiviti mengikut keutamaan. Contohnya, seorang usahawan pengeluaran perabot menyediakan senarai semak dan jadual tugas agar dapat menyiapkan tugas mengikut masa yang ditetapkan. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, berfikiran menang-menang, win-win.
Suatu tindakan dilakukan akan bawa faedah dan kebaikan kepada semua pihak. Okey, dipanggil faedah bersama. Okey, bukan kebaikan pada diri kita, tetapi bawa kebaikan kepada semua pihak. Maksudnya dua-dua pihak mendapat faedah. Okey. Rundingan atau perjanjian mendatangkan kebaikan kepada kedua-dua pihak yang berunding. Not one-sided, two-sided. Okey. Contohnya, seorang usahawan pengeluaran perabot memastikan perjanjian dengan pembekal bahan mentah mempunyai syarat yang adil dan tidak berat sebelah. Kalau syarat ni tak adil, boleh merugikan satu lagi pihak. Okey. So, dalam sini, usahawan dengan pembekal ni, dua-dua mendapat faedah sebab syarat yang adil. Itu yang keempat dia. Okey, yang kelima, cuba memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami. Okey. So, yang ni berkaitan dengan sifat empati. Orang yang efektif ni, dia dapat memahami perasaan orang lain dan cuba meletakkan dirinya di tempat orang lain. Okey, itu dipanggil cuba memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami. Untuk mempunyai sifat ni, kita mestilah mendengar dengan baik dan mampu berkomunikasi secara efektif. So, komunikasi yang efektif ni, kita dapat memahami situasi orang lain. Okey, so di sini, untuk pemahaman, understanding ni, mesti ada reveal dan listen. Mereka sampaikan maklumat yang betul, kita dengar dengan betul agar memastikan kita faham situasi yang dihadapi. Okey, contohnya, seorang usahawan pengeluaran perabot mendengar dan memahami masalah pekerja sebelum buat keputusan. Itu perkara yang kelima. Okey, yang keenam, bersinergi. Okey, bersinergi maksudnya bekerja secara kreatif atau bekerjasama secara kreatif dengan orang lain untuk menghasilkan penyelesaian atau menjana alternatif baru. Bersinergi maksudnya boleh bekerja dalam kumpulan, group work. Okey, itu dipanggil bersinergi. Okey, di sini kita akan menghargai perbezaan pendapat. Bila kerja dalam kumpulan, mesti ada perbezaan pendapat. Okey, so perbezaan pendapat ni dianggap sebagai satu alternatif untuk penyelesaian masalah. Okey, contohnya, seorang usahawan pengeluaran perabot menggunakan kaedah mesyuarat untuk bincang dan memilih strategi untuk mencapai matlamat perniagaan. Itu yang keenam ya. Okey, last one, tajamkan gergaji. Okey, so tajamkan gergaji ni dari 4 aspek, iaitu body, physical, mind, okey, iaitu berkaitan dengan intellect, heart berkaitan dengan emosi ya, dan soul ni rujuk pada rohani. Okey, so Jerry ya. Jadi kita kena pastikan kemahiran kita meningkat dalam keempat-empat aspek ni. Okey. Caranya sentiasa memperkembangkan diri sendiri dengan menghadiri kursus, latihan, membaca dan sebagainya. Ini boleh membantu meningkatkan kemahiran kita. Okey. Berusaha meningkatkan keupayaan dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bukan satu aspek kena beri perhatian kepada keempat-empat. Contohnya, seorang usahawan pengeluaran perabot sering menghadiri seminar berkaitan pemasaran untuk belajar strategi pemasaran yang baru. Itu menunjukkan tajamkan gergaji. Okey. So ingat dia ada 7 ciri-ciri orang yang efektif berdasarkan Stephen Covey. Okey. Contoh soalan, nyatakan 4 ciri orang yang efektif menurut Stephen Covey. Just naraikan saja. Okey, contohnya tajamkan gergaji. Kamu dapat 1 markah. Okey, berorientasikan matlamat. Okey, so make sure ada fakta yang betul lah, ada 4. Okey, uraikan 3 ciri orang yang efektif menurut Stephen Covey. 1 fakta, 1 uraian. Okey, jelaskan ciri orang yang efektif menurut Stephen Covey yang berikut. Bersinergi. Okey, so bagi 1 uraian dan 1 contoh sebab soalan kata jelaskan. Okey, bersinergi maksudnya boleh bekerjasama secara kreatif untuk mencari jalan penyelesaian. Contohnya, okey, tajamkan gergaji. Usaha untuk memperkembangkan diri. Caranya menghadiri kursus. Okey. Nombor 4, tabi'i bersinergi merupakan satu daripada 7 tabi'i orang yang berjaya oleh Stephen Covey. Bagaimanakah usahawan yang menggunakan tabi'i tersebut boleh mengembangkan perniagaannya? So, di sini kamu kena kaitkan dengan maksud bersinergi. Bagi uraian berkaitan dengan bersinergi dan bagaimana. Macam mana bersinergi ini boleh membantu mengembangkan perniagaan. So, beritahu pemeriksa, bersinergi maksudnya boleh bekerjasama secara kreatif. Tujuannya adalah untuk mencari jalan penyelesaian.
perbezaan pendapat dianggap sebagai satu alternatif untuk menyelesaikan masalah. Lepas tu berikan satu contoh. Okey. Jelaskan 6 ciri orang efektif mengikut Stephen Covey. Yang ni esei panjang ya. So satu fakta, satu uraian, satu contoh. Okey. So itu saja pelajar ya berkaitan dengan ciri-ciri orang yang efektif. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu untuk memahami bahagian ni. Jangan lupa subscribe ya. Okey, ada banyak video lain yang cikgu dah senaraikan dalam YouTube. Okey, bye. Good luck.